Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kelas kita pada minggu ini kita akan masuk bab baru iaitu bab seni lukisan, tajuk yang kedua, bab yang kedua kiranya. Okay, di bawah bidang seni halus. So di bawah bidang seni halus ni kita ada 3 topik iaitu seni lukisan, seni catatan dan juga seni cetakan. Okay, ini ada antara kemahiran yang penting selari dengan kemahiran menulis dan bertutur. Jadi melalui lukisan ni lah orang dulu-dulu merekodkan dia punya aktiviti, dia punya kepercayaan, dia punya budaya di dinding, di batu, di papan dan sebagainya. Jadi lukisan ni ada medium yang terpenting juga untuk manusia daripada dulu sampai dan zaman sekarang berkomunikasi. Kan kalau dulu dia tak guna huruf dulu, dia guna picture, dia guna gambar. So saya ada bagi awak modul melalui group. Okey. So siapa yang nak print boleh print dan awak isi semasa awak dengar penerangan daripada saya. Siapa yang tak ada printer ataupun tak nak print, awak boleh salin nota berpandukan modul yang saya bagi. So awak janganlah salin sebiji, sebulat apa yang saya bagi tu, maksudnya terus seni lukisan. Okay, lepas tu kita akan pergi kepada dia punya definisi. So yang ini kita nak isi definisinya. Okay, so nanti kita akan masuk media keringnya, apa yang digunakan media kering, dia punya sejarah perkembangannya. Okay, dan kita akan pergi tengok dia punya pelukis dan karya tempatan dan juga antara teknik menghasilkan seni lukisan. Okay, tanpa buang masa lagi, kita terus pergi kepada slide. Okay, untuk hari ini kita cuma nak tahu apakah definisi lukisan dan juga perihal perkembangan seni lukisan daripada aspek dia punya sejarah pelukis dan juga karya lukisan seperti saya dah maklumkan tadi. Okey, so sekarang kita pergi kepada definisi lukisan. Okey, jangan lupa tulis. Okey, lukisan merupakan suatu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Okey, nanti kita pergi tengok apakah media kering yang boleh kita gunakan untuk membuat lukisan. Warna yang minimum ni maksudnya penggunaan warna yang tidak terlalu banyak digunakan pada satu lukisan. Mungkin 1 ataupun 2 macam tu lah. Okay, so kita pergi kepada media kering terus. So jangan lupa salinnya. Okay, kalau tak sempat boleh tengok buku teks. Okay, media kering digunakan di atas permukaan 2 dimensi. Okay, sepertinya itulah kertas 2 dimensi ni, maksudnya permukaan yang rata lah. Okay, kertas, kanvas, plastik, dinding dan juga papan. Okay, lagi satu boleh tambah lah, cardboard, cuma saya tak masuk dalam sini. Okay, cardboard pun boleh kita gunakan untuk melukis. Maksudnya awak boleh lukis atas kertas, boleh lukis atas canvas, boleh lukis atas plastik, papan dan dinding dan sebagainya. Okay. Okay, kemudian apakah alat media kering yang kita boleh gunakan untuk melukis? Okey, contohnya ni lah pensil, krayon, pensil warna. Kita boleh guna arang-arang ni dah di apa kita kata? Dah di invent, dah di dijadikan macam bata pensil lah, bata pensil daripada matanya daripada arang. Okey, so pastel, pen, kalau pen kan kita perlu guna dark white. Okey, lagi satu saya terlupa nak masukkan kat sini iaitu kapur. Okey, kapur, biasa nampak kapur kan.
So ini antara alat media kering yang kita boleh gunakan untuk melukis. Okey, so jangan lupa isi dalam modul awak, okey, untuk nota. Selain itu, zaman sekarang dunia dah makin canggih. Jadi selain daripada alatan yang awak nampak sekarang ni, kita juga boleh gunakan komputer untuk melukis, ataupun kita ada peranti drawing tablet untuk melukis. So itu adalah satu inovasi selain daripada penggunaan alat media yang awak nampak sekarang ni lah. Sekarang lebih mudah. Cuma feel-nya tak sama lah, kan? Guna tablet dengan guna pensel warna ni adalah dia punya pro and cons nya. Feel ni tak sama dah juga kalau siapa yang pernah mencuba tu. Okey, yang ini adalah ini adalah seni seni gua yang berasal start daripada zaman air batu lagi. Orang dahulu dah mula ada kemahiran melukis di dinding. Bukan kat negara kita juga, tapi di serata dunia. Tapi yang paling lama dijumpa lukisan adalah di negara Indonesia sebenarnya. Negara kita pun antara yang paling lama dia punya lukisan dinding. Radiocarbon dating and other methods have revealed most art to be less than 40,000 years old and created by Homo sapiens. The majority of cave art depicts animals that humans would have encountered or hunted during the Ice Age, such as mammoths, horses, lions, aurochs, and deer. Some human figures and other symbols have also been discovered. Cave paintings were mostly created with red or black pigments made from rocks. Some artworks were painted directly onto cave walls, while some were first engraved into the stone with tools. Occasionally, the artists would follow the natural contours of the stone walls to accentuate an animal's features. Ever since the late 1800s, people have debated the meaning and purpose of cave art. Some scholars think cave paintings were created by shamans who would go deep into caves and enter a trance-like state, drawing animals they encountered in the spirit world. Symbols repeated across artworks may indicate that those symbols had agreed upon meanings among the artists. Thus, perhaps cave art also represents the earliest form of graphic communication. In reality, cave art may have been created seperti saya katakan tadi, antara fungsi lukisan pada dinding tu adalah untuk komunikasi dan juga perekodan aktiviti dan kepercayaan. Kalau awak nampak gambar dalam video tu, kebanyakannya gambar haiwan, binatang. Ada juga bentuk figuratif. Figuratif ni bentuk manusia. Nak menunjukkan cara dia, aktiviti dia memburu. Macam mana dia, apakah kepercayaan dia pada suatu masa dulu. Itu sedikitlah pasal sejarah seni lukisan. So sekarang kita pergi kepada sejarah lukisan gua tempatan. So awak boleh tengok awak punya modul ada kotak 1, 2, 3 kat situ. So awak boleh isilah. Kotak 1, 2, 3 tu. Yang kotak pertama, Gua Tambun di Perak. 'Perak. 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 '
berusia antara sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun, dan masih ada lagi sampai sekarang. Ada yang dah pudar, ada yang masih jelas lagi dia punya lukisan. Dan kalau awak tengok kat situ, lukisannya menggunakan warna merah. So warna merah ni didapati daripada penggunaan batu hematit. Batu hematit ni berwarna merah. Kalau awak tengok video tadi, dia kata kebanyakan lukisan di gua berwarna merah dan juga berwarna hitam. So dalam Gua Tambun banyak mempamerkan figura manusia yang sedang menari dan mencangkung. Kalau nampak sama sini ni orang Didi ni mencangkung. Agak-agaknya orang dulu suka menari lah kan. Mencangkung tu saya tak tahulah dia nak buat apa mencangkung tu. Macam-macam boleh buat. Okey, paparan lukisan haiwan buruan. Okey. So maksudnya aktiviti dia pada zaman itu banyak memburu binatang. Okey, semestinya untuk makan lah. Untuk apa lagi? Kan? Bukan dulu mana ada pasar kan ya. Jual ikan, jual sayur. Jadi pergilah cari makanan sendiri. Okey, lukisan geometri dan juga ada kesan cap tangan. Tadi dalam video ada kan kesan cap tangan. Okey, macam tu lah lebih kurang rupa dia. Okey, so ini untuk sejarah Gua Tambun Perak. Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada Gua Kain Hitam. Gua Kain Hitam ni ada di Niah, Sarawak. Okey, dah tentulah dihasilkan oleh masyarakat Perubumi Sarawak. So lukisan dinding dia adalah sepanjang 200 kaki di Gua Batu Kapur, dan lukisannya juga menggambarkan kehidupan masyarakat primitif. So kalau awak tengok dekat sini, okey, ini menunjukkan dia punya kepercayaan dia. Okey. Mungkin kepercayaan kita panggil ni the ghost ship. Kau tak siap saya kot ke apa ya, saya lupa dah. Saya baca ini seperti kapal. Okey, yang ni ada orang duduk atas kapal ni berlayar, tak tahu pergi ke mana. Dia tak tahu sama ada nak menunjukkan cerita ke ataupun dia punya kepercayaannya selepas dia mati ke. Okey. So ini adalah antara hasil lukisan di Gua Kain Hitam Sarawak. So kemudian kita pergi kepada Gua Merapu di Pahang. So Gua Merapu di Pahang ni dia punya lukisan agak aneh sikit. Jadi orang yang mengkaji pasal lukisan di dinding, di gua dinding ni agak sukar untuk dia nak mentafsir apakah maksud sebalik lukisan tersebut. Okey, kalau awak nampak kat situ dia banyak guna orang Didi, okey, dan dalam kedudukan yang aneh. Jadi kita pun tak tahu, ini macam boleh juga kita agak macam ni matahari kan, betul. Ini ada juga macam tak tahulah. Okey. Betapa kreatifnya orang dulu. Orang dulu pun dah lukis orang Didi. Awak pun kadang-kadang lukis pun masih orang Didi juga. Ya. Okey, boleh isi dalam kotak. Okey, sekarang kita pergi kepada pelukis dan juga karya pelukis tempatan. Okey. So ini adalah antara pelukis yang terkenal di dalam negara kita sendiri. Okey, yang pertama adalah Abdullah Arif. Okey, Abdullah Arif ni terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan juga pelukis komik, dan antara hasil karyanya adalah The Long Arm Nippon tahun 1942, dan dia menggunakan media dark white dan bertemakan kepada pro Jepun. Okey. Sebab boleh isi ya keterangan tadi dalam modul. Okey. Saya dah bagi dah. Okey, lukisan beliau juga terdapat dalam buku panduan akal yang menjadi buku teks sekolah pada waktu
Persekutuan Tanah Melayu waktu tu. Jadi dia melukis gambar dalam buku teks juga. Okey, seterusnya adalah bernama Saidin Yahya. Dia juga merupakan pelukis komik dan juga ilustrator yang terkenal di Malaysia. Dan antara karyanya yang popular adalah Hang Tuah pada tahun 1954, dan dia menggunakan media pen dan dakwat. Dan temanya, dia suka membawa tema nilai kemelayuan dan juga tradisional, dan juga dia suka menerapkan prinsip moral dan juga unsur-unsur patriotik dalam dia punya hasil karya. Setiap karyanya dia akan selitkan unsur-unsur pendidikan. Begitulah hebatnya orang yang bernama Saidin Yahya. So seterusnya Muhammad Husin Inas. So karya beliau banyak memaparkan wajah. Wajah ni lebih kepada lukisan jenis portrait lah. Yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan juga kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Dan kita tengok dia punya karya dia, iaitu gadis menumbuk padi yang dia hasilkan pada tahun 1950 arang. Dia menggunakan media arang dan juga pastel. Dia ni juga kita gelar dia sebagai pelukis portrait diraja. Sebab dia ni suka lukis portrait kan, itu dia punya pengkhususan dia punya kemahiran dia adalah melukis portrait. Dia juga turut menghasilkan karya yang menggambarkan masyarakat peribumi Sarawak dan juga Sabah. Kemudian Zulkifli Buyong. Zulkifli Buyong ni mendapat bimbingan daripada Patrick Ngah Kahon, iaitu pelukis terkenal, dan dia juga adalah seorang ahli Wednesday Art Group. Kalau karyanya yang terkenal adalah Kelambu dihasilkan pada tahun 1964, dan media yang digunakan adalah soft pastel. Dan beliau suka guna tema alam kanak. Kalau awak tengok kat sini kan ada kanak-kanak perempuan, keadaannya waktu sebelum nak tidur kat situ. Macam mana budak-budak dulu tidur. Awak tidur, terus tidur atas katil, tak jangan nak ikat kelambu macam ni kan. So beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sejak usia 16 tahun lagi. So daripada usia yang muda dia dah mula melukis. Dan seterusnya, akhir sekali, Datuk Lat. Saya rasa Datuk Lat ni ramai orang kenal kot, sebab karya dia yang popular dijadikan sebagai animasi, iaitu Kampung Boy. Kampung Boy ni dihasilkan pada tahun 1979 menggunakan pen dan dakwat. Dia terbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak usia dia 13 tahun. Sejak tingkatan 1 lagi dia dah mula buat komik. Hasil karya dia yang terkenal dan dibukukan iaitu Kampung Boy, dan diterbitkan di banyak negara, banyak bahasa sebenarnya Kampung Boy ni diterbitkan. Teknik garisan beliau agak mencabar dan artistik, dia banyak menggunakan teknik garisan. Nanti kita tengok apakah teknik-teknik yang boleh kita hasilkan, yang kita boleh guna untuk menghasilkan seni lukisan. So ini awak bolehlah tulis, tak payah tulis semula, yang penting-penting sahaja, sebab saya dah tunjukkan kan macam mana awak nak tulis nota. Habis untuk topik kita pada hari ini. So awak buat nota
seperti yang saya dah pesan, dan juga awak boleh isilah aktiviti pada modul awak, aktiviti 1 dan juga aktiviti 2. Okey. So hari ni siapkan nota dan juga aktiviti, tak banyak pun, sikit sahaja. Pastikan bila tulis nota kemas dan teratur. Okey. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa kelas pada minggu lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.